Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم سنواصل درسنا عن الموضوع العلم والحياة. Okay, hari ini Tani akan sambung pembelajaran Tani tajuk al-ilmu dan al-hayat. Yang mana tajuk ini kedudukannya sudah berada di ujung-ujung ah. Tinggal 3 tajuk lagi untuk Tani pelajari dan lepas satu Tani insyaAllah walaupun Tani belajar secara online, Tani akan buat murajaah juga secara hafalan ah. Okay. Okay. Apakah dia al-ilmu dan al-hayat ini? Bagi Allah Ta'ala. Saya percaya semua sudah tahu seperti ilmu, seperti hayat. Okay. Ilmu adalah berilmu, mengetahui, dan hayat adalah hidup. Okay. Seterusnya, tajuk yang pertama hari ini adalah al-ilmu. Yang seperti kamu lihat sana, al-ilmu artinya berilmu ataupun mengetahui. Lawan bagi al-ilmu ini adalah al-jahlu. Okay? Al-ilmu didduhu al-jahlu. Al-jahlu artinya tidak berilmu ataupun jahil. Anda tahu. Okay? Kalau logik akal Tani, sekiranya Allah Ta'ala itu seorang yang tidak berilmu. Tani bayangkan saja sekiranya Tani punya ketua tidak berilmu. Macam mana ia mentadbir Tani punya company contohnya. Kalau ia tu tidak tahu apa-apa, mesti dia hantam-hantamnya saja kan. Kalau sudah dia hantam-hantamnya, pasti kucar-kacir. Okay? Chaos. Okay? Sebab itu Allah Ta'ala tu wajib berilmu. Ia mustahil bersifat dengan sifat tidak berilmu. Okay. Sifat berilmu ni, sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ni, sifat ini adalah sifat yang mesti wujud, mesti ada, dan ia ada tu adalah sejak azali lagi, sedia ada. Bukannya baru ada. Macam kita ni ilmu Tani sebagai manusia, sekiranya Tani dah mempelajari sesuatu perkara tu, Tani dah akan tahu sesuatu perkara tu. Artinya, Tani daripada tidak tahu kepada tahu. Sedangkan Allah Ta'ala ni, ia mempunyai sifat ilmu tu sejak dulu lagi. Okay? Bersama-sama dengan zatnya. Okay? Ia bukan baru ada. Ia memang dari dulu, dari azali lagi memang sudah tahu segala-galanya. Okay? Bila bumi ini akan diciptanya, bila hari kiamat akan terjadi. Okay? Itu memang semua sudah Allah Ta'ala tahu. Okay? Dengan sifat ilmu ni, ia merangkumi semua perkara. Allah mengetahui semua perkara. Okay? Sama ada ia wajib, mustahil ataupun harus. Okay? Dan ilmu Allah Ta'ala itunya adalah secara menyeluruh. Tidak ada batasan. Okay? Maksudnya sini, Allah Ta'ala itunya mengetahui segala sesuatu. Sebesar-besar perkara ataupun sekecil-kecilnya. Okay? Apa sahaja. Walaupun tak yang tersembunyi, ia memang tahu. Berbeza dengan kita ni. Kalau yang ada depan mata kita ni, boleh kita ni tahu ke indah? Indah. Ilmu tu, kalau Tani mesti lihat. Tani mesti nampak. Kalau indah nampak, jarang Tani kan terbayang. Payah Tani kan terbayang. Tetapi Allah Ta'ala tu ilmunya, walaupun indah nampak di mata kita ni, tapi Allah Ta'ala tahu. Okay? Dan ilmu Allah Ta'ala tu tidak didahului dengan tidak tahu. Macam yang Ustazah beritahu tadi. Ia memang dari dulu sampai sekarang dan hingga hari kiamat, Allah Ta'ala tu sentiasa bersifat dengan sifat ilmu. Okay? Saya ulang ilmu hukumnya adalah al-jahlu, iaitu tidak berilmu, jahil, bodoh dan seumpamanya, dan itu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Okay? Saya harap kamu faham sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Ni mesti hafal sudah ni atas ni. 2 poin atas ni mesti hafal sudah. Sebabnya ada beberapa sifat sudah menggunakan sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Okay? Okay, seterusnya adalah ad-dalil al-aqli bagi al-ilmu. Okay, dan bukti bagi
sifat ilmu bagi Allah Ta'ala tu. Apa buktinya Allah Ta'ala tu seorang yang berilmu, seorang yang maha mengetahui. Okay? Anna nizam al-alam muhkamun wal ihkam fihi yadullu ala anna khaliqahu alimun. Nizam, peraturan, sistem di dalam dunia ni muhkam, tersusun rapi, tersusun indah. Wal ihkam fihi, dan peraturan ataupun sistem di dalam dunia ni membuktikannya bahawasanya penciptanya adalah seorang yang berilmu. Kenapa ia berilmu? Contoh paling senang adalah siang dan malam kita ni. Bila siang, bila malam. Pusingannya tu bisai. Okay? Indah sejam ni malam, sejam matu karang siang. Itu malam, siang, indah. Okay? Memang pusingan malam dan siang tadi tersusun rapi. Macam matu juga dengan planet-planet lain selain daripada bumi. Kalau kamu melihat dah, ia punya pusingan di luar di angkasa tu, ia bisai, ikut urutannya. Indah ada satu planet tu ke kiri, satu planet tu ke belakang, ke depan. Indah, itu pastinya akan menjadi kucar-kacir. Tetapi sebaliknya yang berlaku, semuanya indah, semuanya bisai. Itu sudah membuktikan bahawasanya penciptanya adalah seorang yang sangat berilmu, sangat mengetahui. Okay? Dalilun naklinya, inna Allah bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Itu sudah dalil daripada Al-Qurannya yang membuktikan Allah itu tahu sesuatu, sama ada yang terjadi ataupun yang belum terjadi ataupun yang akan terjadi, semua di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Okay? Saya harap kamu faham untuk tajuk Al-Ilmuan ya. Dan seterusnya, Tanya akan sambung lepas ni tajuk Al-Hayat. Perti hayat, apa dalil hayat. Okay? Sebelum tadi masuk tajuk Al-Hayat, okay, saya bacakan duluan ya penerangannya sedikit. Kamu pun boleh baca juga dan boleh salin di buku kamu ataupun di mana namanya ni, posit kah, dan simpan dalam tajuk yang sepatutnya. Okay? Allah artinya mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala yang telah diciptakannya maupun yang akan diciptakannya. Okay, yang sudah dicipta ataupun yang akan diciptanya, semua Allah tahu. Ilmu Allah artinya meliputi segala-galanya. Maka adalah mustahil kalau kita ni cakap Allah itu bersifat dengan sifat tidak tahu, jahil ataupun bodoh. Sebab jika Allah itu bersifat dengan tidak tahu ataupun jahil ataupun bodoh, sudah tentu Allah artinya indah tahu untuk mencipta alam ini. Okay? Kalau ia nak berilmu, tidak berilmu artinya ia nak tahu macam mana akan menjadikan alam ini dengan sistem aturan yang tersusun rapi dan teratur. Mungkin ia dapat mencipta alam, tapi sistemnya tidak bagus. Okay? Melihat dengan ciptaan Allah di dunia ni, melihat dengan kejadian yang sudah terjadi yang tadi nampak dengan mata tadi, membuktikan bahawa Allah itu adalah orang yang paling pintar, pandai dan berilmu. Contoh, kita dapat melihat dengan mata kita sendiri kehebatan pusingan malam dan siang yang tidak pernah silap. Perlu kita ketahui juga bahawa Allah mengetahui segala sesuatu seperti bisikan hati kita. Allah memang tahu walaupun belum tadi lafazkan. Ataupun niat kita yang belum tadi suarakan. Okay? Pengetahuan Allah Ta'ala itu tidak ada lindung. Okay? Apa sahaja perbuatan tani, sama ada orang nampak ataupun dah nampak, orang tahu ataupun dah tahu, semua tu di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Okay? Okay, seterusnya sifat al-hayat. Hayat ni artinya hidup. Okay? Macam mana hidup Allah Ta'ala ni? Adakah seperti kita ni? Okay? Diddu al-hayata, bukan al-qudrah tu, okay? Diddu al-hayat adalah al-maut, mati. Okay? Hidup lawannya mati. Dan mati itu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Kenapa mustahil bagi Allah Ta'ala? Atau akan saya terangkan sekarang. Okay? Al-hayat aninya, kenapa Allah mesti bersifat dengan sifat hayat? Sebab kalau Allah Ta'ala tu indah bersifat dengan sifat hayat, macam mana ia akan bersifat dengan sifat-sifat yang lain? Okay? Seperti ilmu, al-iradah, as-sama. Okay? Dengan sifat hidup ini, itu adalah bukti Allah tu wujud. Dan kalau sudah ia wujud, maka sifat-sifat lain pun akan ada. Mustahil sesuatu sifat itu ada, tetapi yang dihidup.
Kalau kita ni, contohnya ustazah. Ustazah indah hidup, tapi sifat ustazah yang pemarah tu ada dalam kelas kamu. Boleh ke indah? Indah kan? Artinya, Tani mesti hidup, barutah Tani boleh bersifat-sifat yang lain. Barutah sifat-sifat yang lain itu akan hidup juga. Maksudnya sana, okay? Adakah cara Allah Ta'ala tu hidup sama macam kita ni? Kalau Tani, sebelum Tani hidup, Tani memang nada. Tani daripada tidak ada, baru Allah ciptakan dan Tani akan wujud ni sekarang ni. Dan nanti pengakhiran Tani adalah kematian. Okay? Sangat berbeza dengan Allah Ta'ala sebab mustahil bagi Allah Ta'ala tu untuk bersifat dengan sifat maut, mati. Okay? Okay. Ad-dalil al-aqli. Okay. قد ثبت لله تعالى أنه متصف بالعلم والسمع والبصر والكلام ولا يتصف بهذه الصفات إلا من اتصف بصفة الحياة. Sesungguhnya telah tetap bagi Allah Ta'ala tunya. Sesungguhnya Allah tunya bersifat dengan sifat berilmu, as-sama' mendengar, al-basar melihat, wal-kalam dan berkata-kata. Allah Ta'ala tunya indahkan bersifat dengan sifat yang tadi atau ilmu, sama', basar, kalam. Kecuali Allah tu bersifat dengan sifat hayat, hidup. Artinya Allah tu mesti hidup, mesti wujud, barutah sifat-sifat yang lain itu pun akan hidup. Okay? Sifat yang lain itu indahkan dapat ada, indahkan wujud sekiranya Allah Ta'ala tu tidak hidup. Okay? Macam yang sudah cakap tadi. Contohnya si Umar. Contoh saja ni ya. Contoh, si Umar ni dia hidup. Nada nama Umar dalam kelas tani. Tapi sifatnya, contohnya apa sifat si Umar ni? Okay? Rajin contohnya atau banyak cakap contohnya. Ada, tapi orangnya nada. Atau adalah mustahil. Artinya ia mesti hidup dulu. Si Umar ni mesti hidup dan ia sekolah haratani dan baru sifat-sifatnya tu ada. Tidak boleh sifatnya ada tapi orangnya tidak ada. Okay? Artinya Allah tu wajib bersifat dengan sifat hidup. Maka otomatik kalau sudah hidup, maka sifat-sifat lain itu pun akan hidup. Okay? Qauluhu ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang hidup dan tidak mati selama-lamanya. Okay? Sebab itu tani wajib beriman ataupun percaya terhadap Allah Ta'ala. Okay? Seterusnya, ini adalah penerangannya sedikit. Wajib untuk Allah itunya bersifat dengan sifat hidup. Sebab kalau Allah itu mati, pasti dunia akan jadi huru hara. Hancur. Okay? Sebab tidak ada yang mengendalinya. Okay? Kalau Allah itu mati, okay? Dunia tanya ini akan hancur. Sebab tidak ada yang mengendali. Sebab tidak ada orang lagi yang menciptakan malam dan siangnya tu. Macam mana? Contoh sajalah dalam kelas 1 ketuanya Ustazah. Okay? Ustazah ketua, Ustazah yang membagi kamu arahan buat ini, buat itu. Ataupun Ustazah yang menjadikan kelas 1 contohnya bisai. Okay, tersusun. Dengan bantuan kamu lah tah, tapi atas Ustazah punya inisiatif ketua, sebagai ketua. Cuba bayangkan sekiranya Ustazah tu mati tiap, meninggal tiap. Dan ada ganti dalam kelas kamu tu. Okay? Nada ada orang ambil kedatangan kamu, nada orang akan menyusun kelas kamu, membagi idea macam mana mengusai kelas. Dapat bayangkan ke indah? Kelas 1 akan menjadi huru hara. Sebab indah ada orang yang in charge. Okay? Cuma tu je. Sekiranya Allah Ta'ala tu mati, okay? Dunia ni akan hancur pasal indah ada orang yang in charge. Okay? Kerana Allah lah yang mentadbir dan mengendali dunia ini. Cara Allah hidup dengan makhluknya adalah sangat berbeza. Makhluk hidup dengan rohnya. Tani hidup dengan mesti ada roh, ada daging, ada tulang dan lain-lain. Semua tu atas ciptaan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tu hidup dengan menggunakan zatnya sendiri. Okay? Nada ada atas ciptaan orang lain. Dengan zatnya sendiri sahaja Allah Ta'ala tu hidup. Allah hidup patutnya tiada ada permulaan, tiada ada kesudahan. Ini macam tani. Tani ada permulaan dan ada kesudahan tani. Permulaan tani adalah baru hidup. Kesudahan tani adalah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Saya harap apa yang saya terangkan ini kamu dapat faham.
Dan jangan lupa salin erti-ertinya pada buku kamu. Nanti buku sekolah insyaAllah Ustazah akan cek buku kamu atau yang first yang Ustazah akan buat. Sambil-sambil kamu menulis satu, cuba try untuk hafalkanlah. Paling-paling pun ta'rif, dalil nakli, Qurannya sama lawannya. Atau sangat penting tu. Okay. Mungkin lepas habis 3 tajuk nanti minggu depan 2 tajuk dan minggu depannya sekali lagi satu tajuk. Tani akan try untuk buat murajaah. Okay. Sekiranya kamu ada yang kurang faham, kamu boleh teks Ustazah di WhatsApp ataupun di Teams group ataupun Teams chat itulah. Okay. Ustazah doakan semoga ilmu-ilmu yang kamu terima akan melekat di kepala dan di dada kamu dan dipermudahkan urusan kamu untuk belajar dan urusan untuk guru-guru kamu mengajar kamu. Okay. Dan sampai dengan tujuan Ustazah akan mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba. Ustazah minta maaf segala salah silap Ustazah, terkasar bahasa Pak. Okay. Mungkin itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.